Di samping itu ada berapa faedah dan kelebihan berkaitan dengan doa antaranya. Ni banyak, tapi sini antaranya. Kita tengok ada berapa nombor kat situ. Kan? Tapi sebenar faedah dan kelebihan dia cukup banyak. Apa yang kita dah sebut, itu antaranya. Nanti dia akan sebut pula dalam kitab kita ni yang kita nak baca ni pun ada berapa, bahkan ada lebih daripada itu. Sakat yang kita bagi keterangan, kita nampak dah. Kan? Kat selit-selit kat situ kita nampak dah. Oh, betapa berfaedahnya, bermanfaatnya berdoa. Sehingga kalau tak doa, ni ancaman-ancaman sedang duk menanti orang yang takabur itu. Baik, kemudian kita lihat. Yang pertama, akan memperolehi rahmat daripada Allah. Sudah tentu. Sudah tentu. Sebab apa? Sebab Allah suruh kita buat. Dah tentu dah. Allah suruh kita berdoa, kita berdoa. Allah sayang tak? Sayang. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala bagi rahmat. Kita sedia maklum, lama dah kita duk tahu. Nak masuk syurga dengan rahmat. Punca rahmat itu kerana Allah Ta'ala sayang. Maka sini antara faedah dia. Iaitu kalau kita rajin berdoa, lagi banyak berdoa. Lagi banyak kasih sayang Allah Ta'ala. Tak mau. Berapa kali tak mau? Sekali tak mau, Allah marah sekali. Banyak kali dia tak mau. Orang suruh. Sekali aku pergi jumpa dia. Hang tolonglah berdoa. Aku nak dengar. Dia tak mau. Tak mau. Tu dia. Kerah kepala sampai macam tu. Dia tak mau nak berdoa. Lah macam ni lah. Kan? Aku bagi duit. Hang doa. Aku bagi duit. Sampai nak upah. Tak ingat aku tak ada duit ke? Sampai macam tu. Tengah kita tak mau dengar duit nak masuk ni. Mau berdoa kan? Gitu. Tapi yang kata teruk takabur sangat ini, doa pun tak mau. Orang upah pun tak mau. Baik, jadi kita lihat di sini ada satu riwayat lah, ya, yang kita boleh ambil sebagai contoh di sini. Ataupun kita kata ini satu dalil yang mengatakan bahawasanya orang yang berdoa ini dia akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hamba aku bertanya kepada kamu ya Rasulullah. Hamba-hamba aku tanya kepada kamu wahai Rasulullah, kau kat situ maksud nabi kita. Anni tentang aku, tentang zat aku, tentang siapakah aku, fa inni qarib, habaq ke depa, aku ni tak jauh, dekat. Allah habaq dalam ayat yang lain, Allah Taala dekat, lebih dekat daripada orang nyawa. Lebih dekat daripada orang nyawa. Paling dekat dengan hang siapa dia? Mak aku. Tak rapat. Lah mak duduk kat mana? Mak kat kampung. Mak duduk kat kampung kata dekat kot mana? Kan? Paling dekat isteri Ni mai seorang ke? Mai seorang. Mana isteri? Rumah. Kan? Dekat kot mana? Tapi Allah Ta'ala ni hampir mana pun ada sekali. Jadi jelas Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang dia, iaitu zat Allah Ta'ala, lebih dekat dengan manusia itu daripada orang nyawa dia sendiri. Jadi sebab itu apabila ayat ni turun kepada Nabi, jelas dan Nabi pun bersedia untuk nak menjawab. Apabila ada orang bertanya tentang Allah Ta'ala, habaq fa inni qarib, Allah Ta'ala itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini bab doa. Apa usah doa ambil ayat ni? Dia ada kaitan dengan doa. Allah Ta'ala itu dekat. Allah Ta'ala akan mustajabkan doa siapa yang minta. Tapi saya duk minta. Siapa tak dapat? Salah satu pantang dia hang langgar. Apa dia? Hang kejan Allah Ta'ala. Ni bahasa kita kata kejan. Allah saya nak lah ni, nak lah. Yang tu tak boleh. Macam tu punya style doa tak dapat. Kita doa lah hak kita berdoa minta. Allah nak bagi bila? Nak bagi dalam bentuk apa tu serah kepada Allah. Mai duk kontrol dia pasal apa? Aku nak ni juga. Tak boleh. Ni orang tak reti ni. Orang tak faham bahasa atau tak ngaji habis. Jadi kalau ikut dia punya tertib dia, apa patut kita buat, antaranya jaga makanan, minuman, pakaian, jangan terlibat dengan dosa,
besar, dosa kecil yang selalu duk buat pun dia akan jadi dosa besar. Yang ni semua pantang larang. Jangan duk cuba buat. Bila kita kata mati itu benar, kena betul-betul rasa mati itu benar. Sebut kematian tu rasa dah goncang dah kita punya hati kita. Nampak kan? Bila tengok kubur, nampak tu bila lah giliran aku nak masuk. Kan? Begitu. Ini antara jawapan. Dia cerita, dia agak panjang tentang Ibrahim bin Adham. Satu alim besar, dan dia ini adalah keturunan dia raja. Dia tak mau, itu biar kepada keluarga dia tak mau. Akhirnya dia berguru. Banyak kata-kata hikmah yang keluar daripada mulut dia. Satu orang nama dia Ibrahim Adham. Antara jawapan bila orang tanya sebab apa Tuhan doa mustajab kami tak, dia kata yang tu antara dia banyak dia tak dalam senarai, tapi antara dia kata apa dia, orang ni dia percaya adanya kematian, dia tahu tapi dia tidak bersedia. Tak cukup kita kena bersedia ke arah kematian kita. Tahu dah ada kematian, dia kata tak tahu untuk mandikan jenazah apa. Tapi tidak bersedia. Cakap dia, perbuatan dia, nampak macam dia nak hidup lama tak mati. Itu pantang dia. Kerana itu bila dia berdoa tak dapat, tidak dimustajabkan. Ujung kepada ayat itu panjang. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Ayat 186 surah Al-Baqarah. Ujung sekali apa dia? La'allahum yarshudun. Kamu akan dapat petunjuk. Itu juga bermaksud rahmat. Sebab tu kita kata di sini, yang nombor satu tu, siapa yang berdoa, maksudnya doa yang Allah dan Rasul mau daripada apa yang dia buat itu, tertib dan sebagainya, maka dia akan dapat rahmat. Antaranya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iaitu dapat menjauhkan diri dia daripada bala dan bencana yang akan menimpa. Secara kasarnya kita kata bahawasanya kalau Allah Ta'ala dah sayang kepada seseorang, insya-Allah Allah pelihara dia daripada apa-apa musibah dan bencana, malapetaka dan sebagainya, kerana Allah sayang. Tapi kalau kita ada doa yang khusus, apatah lagi lah, doa yang khusus kita minta jauh daripada bala, bencana sebagainya, macam kita duk baca selalu sekarang ni, yang kita duk baca tentang minta wabak yang berat ini tak mau menimpa kita, minta jauh daripada sopak, baras, juzam, kusta, sopak, sopak apa dia? Baras, sopak. Sayyi'il asqam apa dia? Iaitu penyakit yang teruk. Termasuk penyakit yang teruk itu iaitu wabak. Ada satu lagi, ni pun setengah-setengah kita doa mai. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Tu betul-betul terang perkataan bala tu. Wadaraki. Sebutan dia tuan-tuan. Saya tak baca tu, saya baca wadarki. Ra hidup, jangan ra dimatikan. Wadaraki. Darak ni apa maksud? Darak ni dia lawan kepada darjat. Darakat, darajat. Kalau darajat ni dia kita masukkan untuk yang baik-baik, syurga, tingkatan. Bahasa kita terjemah jadi tingkatan. Darjat kalau darakat maksudnya banyak darak. Dal, ra, kaf. Banyak tak, alif dengan ta, jadi darakat. Kalau darakat dia pergi kepada neraka. Tingkatan-tingkatan juga, tapi tingkatan yang kait dengan azab neraka dan sebagainya. Darajat syurga. Gitu. Yang ni darak. Ra jangan dimatikan, hidup. Ini berpandu kepada hadis riwayat Imam Bukhari 6347, Muslim 2707 daripada Sayyidina Abu Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan, satu kita minta yang maulah, satu lagi kita minta jauh, minta jauh. Jadi minta jauh ni serupa juga tangan kita.
Supaya juga tangan kita. Kan? Biasa kalau minta jauh ni macam tu kita dok buat kan. Gitu. Tak kalih pun tak apa kita buat macam tu. Kan? Allahumma inni as'alukal jannah. Macam ni tangan kita. Terbuka tapak tu langit. Ada kan? Begitu. Ataupun kita minta Allahumma inni a'udzubika minal ham. Macam ni juga. Kan? Begitu. Tak ada kita Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minta lindung macam tu tak ada. Sopa juga begitu. Jadi Nabi minta jauh daripada apa dia, atau minta berlindung daripada jahdil bala. Jahdil bala iaitu ditimpa bala yang teruk. Nabi minta lindung. Jahdil bala maksudnya ditimpa bala yang teruk. Wadaraki syaqa. Wadaraki asyaqa. Maksudnya apa dia? Iaitu dirundung malang. Pas satu. Peduk habang kat orang, habang kat habang dekat Facebook lagi ramai. Saya selalu ditimpa malang, dirundung malang, apalah malang saya, peduk cerita orang ni. Kan? Ceritalah kepada Allah Ta'ala. Minta berlindung. Peduk cerita ke orang mana nak selesai. Kan? Lah timbul fitnah. Kena pula suami dia ustaz. Apa? Bini ustaz. Bini ustaz? Hang kena macam mana? Ada jadi cerita banyak dah kan. Itu. Rayulah kepada Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala sisihkan. Kan? Malang ni. Saat-saat dia jatuh, saat-saat anak dia jatuh, saat berita kampung menyedihkan, saat lagi ayam ternakan dia, kucing pula yang dia bela. Kan? Yang dia bela. Kan? Keluar separuh ni. Bunting masa nak beranak tu dia keluar separuh lagi tak keluar. Dia kata malang sungguh lah kucing aku nampak kan. Begitu biar kuranglah contoh dia. Begitu. Janganlah duk merayu kepada manusia. Tapi kalau bab kucing tu pilihlah doktor haiwan. Kan? Ini pun nak merayu Allah Ta'ala, ikhtiarlah sama. Bawa ke doktor haiwan. Assalamualaikum doktor, dan doktor pun orang kita. Assalamualaikum doktor, ni macam mana ni kucing ni tak lepas ni. Begitu. Tapi ni masalah duk malang bertubi-tubi ni Allah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada. Wa su'il qada apa dia? Ketentuan atau qada-qada yang buruk. Kemudian wa syamatatil a'da. Inilah doa yang masyhur juga di kalangan imam-imam, ustaz duk baca. Tapi kita nak ketahui makna sebab kita nak amin ni. Tak apa, saya tak berapa hafal pun tak apa. Depa baca saya amin. Kalau tak betul sebutan jangan doa amin. Tak boleh. Kan? Loh mana saya nak tahu betul tak betul yang kena ambil tahu. Kan? Kalau macam tu saya nak hafal sungguh, hafal sungguh lain kali hang baca. Kan? Biduk seronok amin ni. Kadang-kadang tengok kan ada ustaz duk baca doa kan, dia main dekat-dekat kan. Amin. Kan? Dia dengar tak ustaz duk baca apa? Kan? Ustaz ada kes. Ustaz ada masalah. Nampak kan? Ya Allah, ni kereta ni tak berapa nak hidup ni. Berapa kali duk start, dia belakang amin. Kita kena tahu. Bunyi Rabbana atina ayah ni kita amin. Nampak kan? Apa ustaz doa? Ya Allah, seorang tak cukup ya Allah. Kan? Mau masuk lagi seorang pun tak apa, kalau boleh bagi cukup kota. Belakang kata amin. Apa? Kalau boleh tak apa. Kan? Tak pasal-pasal duk lari perempuan dia duk ligan dia. Kan? Ni pasal apa pula nak pasang tak abang ke saya, tak bersyarat ni apa semua. Mana nak beritahu tiba-tiba mungkin doa ustaz dulu kot. Begitu kan. Baik. Jadi yang keempat apa dia? Wasyamatatil a'da, celaan para musuh kita ni. Jangan dok kata tak ada musuh. Jadi kita baca insya-Allah, bila kita baca insya-Allah Allah Taala akan selamatkan kita. Musuh ni kadang-kadang saja duk nak tunggu ada kes saja. Padahal tak ada apa pun, kan? Tak ada isu apa pun sangat. Saja. Pasal apa? Musuh. Tapi bila kita duk kerak baca ni insya-Allah Allah Taala sisihkan, Allah Taala selamatkan. Kan? Daripada jenis-jenis serangan-serangan musuh daripada apa jenis. Kan? Ini kadang-kadang kita pun jadi susah sungguh tuan-tuan kan.
Mai duk kacau sampai kepada rumah tangga kita, siapa kata senang, susah.